Zamiluni selimut aku. Khadijah tak ada banyak cerita. Suruh tidur, ambil kain selimut, duduk sebelah Nabi, tunggu sampai Nabi tenang. Dengar Nabi nak cerita apa kat dia. Kita tuan-tuan, kalau ada isteri macam ni di rumah, jaga baik-baik. Kalau macam ni punya isteri tu ada di rumah, jaga baik-baik. Jangan bagi sakit hati dia. Ini agama kata dia, orang perempuan ni dia kata wajib mengambil hati dan pelihara kemaslahatan dia. Jaga dia. Macam ni punya baik, kita nak buat tak elok, kita berdosa ni tak tahu nak abang macam mana kita punya dosa dengan Tuhan. Dia kata dan bermain-main, bergurau-gurau, bercumbu, bermesra dengan dia dan jimat akan dia. Isteri ni tempat kita nak redakan tension kita. Apa yang boleh cerita kat dia cerita, apa yang dia boleh bantu kita dia bantu kita. Kita tunjuk kita apa pun tak ada rahsia dengan dia, dia tunjuk dia sincere dengan kita. Ini agama suruh. Dan tidaklah disuruh syarak akan dia itu engkau perbuat seperti khadam. Dia kata bini bukan khadam. Yang boleh kita jangka suruh buat yang tu, yang ni silap sikit, tendang bangku meja, mengamuk yang bukan, itu bukan bini. Itu khadam. Kalau ada di rumah kita tu isteri, buat dia macam isteri. Dia kata. Kerana isteri adalah perhiasan kamu. Dia kata. Isteri kita ialah perhiasan kita. Kalau dia baik, kita ceria, tuan-tuan. Kalau dia tak baik, muka kita ni macam asam kelubi ke macam apa ke. Kalau isteri di rumah tak bagus. Kita duk serabut dengan dia. Bolehkah kita nak pergi kerja? Bolehkah kita nak pergi bercakap ke orang? Kita nak bercakap tentang rumah tangga bahagia dengan orang. Di rumah kita duk tunggu nak buat kabur. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Isteri perhiasan kita. Kalau dia bagus, kita jadi bagus. Dia perhiasan kita. Begitu. Dan kamu adalah perhiasan dia. Macam tu juga kita. Kalau kita bagus isteri, kita manusia paling bahagia atas dunia. Begitu. Maka hendaklah sukakan akan hati dia. Dan ajak sama beribadah kepada Allah. Macam Nabi. Nabi nak bangkit sembahyang sunat, Nabi gerak isteri dia. Kita dah baca dah hadis ni. Nabi nak bangkit sembahyang sunat, dia percik ayam di muka isteri dia. Ajak sekali. Jom kita bangkit tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar, sembahyang 2 lelaki bini. Tuan-tuan boleh nampak betapa bahagia rumah tangga macam ni? Begitu. Dan berkasih sayang dengan dia. Bagi merdeka menurut seperti yang disuruh oleh syarak. Bagi kat dia kebebasan pada sempadan yang dibenarkan oleh syarak. Sampai kongkong, sampai kontrol, sampai apa pun tak boleh, tak mahu. Bagi dekat dia keselesaan. Dia ada freedom. Tetapi freedom yang ada sempadan. Bagi dekat dia. Dia tahu apa dia boleh buat, dia tahu apa yang dia tak boleh buat. Kita bagi dekat dia benda ni. Dan cukupkan apa kewajipan yang wajib ke atas ni. Bagi cukup semua. Sambung hadis tu dia kata fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka hendaklah bagi tiap-tiap yang mempunyai hak itu akan haknya. Maka banyak orang yang mempunyai hak atas kamu. Dan banyak orang mempunyai hak ke atas kamu seperti anak dan ibu bapa. Ni semua ada. Kita kena penuhi tanggungjawab kita. Kita sebagai ibu bapa, kita ada tanggungjawab terhadap anak. Kita sebagai anak, kita ada tanggungjawab dekat ibu bapa. Kita tak boleh lari. Dan sanak saudara, kaum keluarga, taulan, kawan-kawan dan kaum muslimin dan anak Adam, semuanya ada hak atas kamu. Kita dengan semua orang, kita ada hak. Kita ada tanggungjawab. Kita jumpa orang, kita kena tunjuk muka manis. Assalamualaikum. Kita alih jumpa orang buat muka tu, kita menyusahkan hati dia. Dia susah hati. Kita jumpa dia, kita buat muka, dia jadi susah hati. Dia marah kat aku ke? Aku buat apa kat dia? Pasal apa? Kita punya pasal, satu orang sudah jadi susah. Tak mau macam ni. Dia kata, maka berilah semuanya akan hak pada masanya. Dan sempurnakanlah sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Begitulah juga hidup-hidupan kamu dan sekalian harta kamu. Semuanya ada hak ke atas kamu. Semua hidup-hidupan kita ada belah lembu, kambing, kebau ke apa ke. Semua tu kita ada tanggungjawab dekat dia. Makan minum dia, apa semua, kena hujan, panas. Semua kita kena jaga. Kalau tidak, jangan komit dengan banyak benda. Kalau tidak, jangan komit dengan banyak benda. Kalau tak mampu nak menunaikan hak lembu yang kita jaga, jangan belah lembu. Kalau tak mampu nak sara anak ramai-ramai, jangan hidup menikah tu cari pasal anak ramai-ramai ni, tak mahu. Kalau kita sanggup nak buat benda tu, kita kena sanggup menerima akibat daripada benda yang kita buat. Macam tu. Panjang kenyataan, tidak tertulis di sini. Dia kata kalau nak tulis, taklah nak tulis. Tanggungjawab kita punya berapa punya banyak tu ada. Maka berilah semua yang berhak itu akan haknya. Apakala sudah Salman memberi nasihat kepada saudaranya, dia berkata kuliah subuh dia pun panjang.
Setelah dia bagi nasihat kepada Abu Darda, maka bangunlah keduanya pi kepada Nabi SAW. Dah habis dah mereka bercakap dua, mereka pi jumpa Nabi. Sebagai kata Abu Juhaifah, fa'ataya an-Nabiy SAW fazakara zalika lahu faqala sadaqa Salman. Maka datang Salman Al-Farisi dan Abu Darda kepada Nabi SAW. Apakala sampai keduanya ke hadapan Nabi, lalu menyebut keduanya akan hal Salman bermalam di rumah saudaranya Abu Darda. Dan diceritakannya hal dari awal sampai akhirnya kepada Nabi SAW. Salman dengan Abu Darda pergi jumpa Nabi, pergi cerita balik daripada awal. Kemarin saya main rumah dia, masa saya sampai dia tak ada di rumah. Saya jumpa isteri dia. Salman kata, keadaan isteri Abu Darda ni betul-betul saya kesian bila tengok. Pasal apa? Pasal dia jadi macam tu kerana Abu Darda tak peduli kat dia. Dia cerita semua. Duk saat Abu Darda balik makan, dia suruh saya makan, dia habaq dia puasa. Saya paksa dia suruh dia makan sama dengan saya, dia buka puasa. Saya tidur di rumah dia, saat tidur dia bangkit nak sembahyang, saya suruh dia tidur balik. Saat dia bangkit nak sembahyang, saya suruh dia tidur balik. Saat dia tak bangkit, saya bangkit, saya gerak dia ajak sembahyang. Dia kata, lepas sembahyang semua, satu kuliah subuh saya bagi kat dia, saya cakap macam ni dalam kuliah subuh saya. Dia terang dekat Nabi. Salman terang dekat Nabi SAW dari awal sampai akhir. Apakala sudah didengar oleh Nabi akan barang yang berlaku antara keduanya dari awal sampai akhir. Nabi dengar full cerita tu awal sampai habis. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sadaqa Salman. Benar Salman pada barang yang dikatanya dan barang yang diperbuatnya. Nabi kata, lagu Salman buat tu betul. Nabi kata, Salman buat tadi betul. Bila Abu Darda bangkit, dia kata, tidur. Kawan ni bangkit nak semayang, yang dilarang suruh tidur tu. Sekali kita dengar kata, apalah orang nak buat ibadat, tidur halang, berdosa, masuk neraka. Dah. Nabi kata, Salman larang Abu Darda bangkit tu, bangkit nak semayang sunat tu, dia larang tu betul. Tindakan Salman melarang tu betul. Pasal apa? Pasal Salman mempunyai alasan yang kuat. Dan dia bukan larang kau untuk semayang sunat. Cuma dia larang kau untuk kerana masa tak sesuai. Dia pun nak bangkit semayang sunat. Tapi bukan awal-awal pukul 1, pukul 2 pagi. Saat lagi. Dekat nak subuh, saat lagi kita bangkit. Sebelum subuh masih ada masa untuk semayang sunat. Kita semayang sama-sama saat lagi. Kita semayang sunat qabliyah subuh. Kita semayang subuh. Apa yang Salman buat tu, Nabi kata, sadaqa Salman. Betul apa yang Salman buat. Nabi kata macam tu. Maka benarlah Salman pada barang yang dikatanya dan barang yang diperbuatnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Satu lagi hadis. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Yang juga nak cerita tentang adanya sahabat yang dia nak melampau di dalam melakukan ibadah. Dan bagaimana Nabi SAW membetulkan keadaan itu. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا